Jadi sekarang ni kita akan terus bersama dengan rakan kita juga yang berada di RTB. Kerana dalam segmen RTB kali ini kita sama-sama akan membina dan mengangkat diskusi mengenai persiapan musim persekolahan. Mungkinkah agaknya di sini dan di sana lain. Jadi kita sedar tak sedar sebenarnya lebih kurang sebulan sudah berlalu sejak anak-anak adik-adik kita memulakan cuti hujung tahun persekolahan dan menjelang 2012 kalau tak silap saya lebih kurang 4 Januari nanti akan mulakan hari pertama mereka. Ya sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang perlu dipandang remeh tentang persediaan persekolahan ini. Kerana dalam sebenarnya kita patut rancang sebaik mungkin untuk mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan perlukah ahli keluarga sebenarnya mula mengembalikan disiplin persekolahan sekarang dan juga meninggalkan keselesaan yang diberikan semasa cuti sekolah secara perlahan-lahan. Jadi perlukah kita mula akan melatih anak-anak yang bersekolah nanti untuk bangun pagi sejak sekarang. Jadi bagaimana pula amalan saudara kita, rakan-rakan kita yang berada di Brunei, sama-sama kita ikuti. Tapi apapun, di sini bersama Hani adalah tetamu perunding motivasi Murshidah Said. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana masa bersama kami, setia bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Jadi kita cerita pasal tentang persiapan musim cuti persekolahan ni kan. Jadi maklumlah saja tinggal masa berbaki ni lebih kurang kalau kita kira hitung 7 hari ke lebih kurang? Lebih kurang ya. Lebih kurang. Orang banyak ingat kan hari cuti dah lama sekali ya, macam nak mula persiapan sekolah pula pada masa sekarang ini ya. Jadi banyaklah yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah pentingnya bukan sahaja untuk anak-anak ya, kita persiapan anak-anak ni, tapi untuk kepada ibu bapa untuk menyiapkan anak-anak ke sekolah kan. Because kadang-kadang kita ni fikirkan like apa Hani cakap tadi, ini perkara remeh-temeh saja kan, bukan nak siapkan anak-anak pergi sekolah dengan beg-beg, dengan pakaian, tapi lebih kita harus fikirkan lebih mendalam tentang persiapan ini, terutama sekali kepada anak-anak yang baru nak masuk ke sekolah, sebab pada mereka ni adalah sesuatu yang pertama kali dan mungkin mereka juga akan rasa tekanan tau. Kita tak fikir ni sekolah lah darjah 1 saja kan, peringkat 1 saja, dia masih muda. Tapi pada anak-anak yang kecil ni, nak masuk ke sekolah ni adalah satu situasi yang mungkin menakutkan juga kepada mereka, atau mendapatkan satu stres sebab dia ibu mak bapak tak ada berada sama dan kawan-kawan daripada mungkin tadika pun berlainan kan. Jadi kita nak memberikan persiapan bukan setakat fizikal saja dengan barang-barang, tapi dengan kata-kata banyak perangsang dan motivasi kepada anak-anak kecil kita. Okey, dalam waktu sekarang ni apa sebenarnya mereka harus lakukan? Apakah yang sepatutnya sudah pun disiapkan oleh ibu bapa? Okey, dalam aspek fizikalnya mungkin dalam buku-buku kita, beg-beg, kita punya baju untuk anak-anak, apalah kita nak siapkan untuk dia dalam aspek fizikalnya ya, dengan persiapan buku sekolah semua. Tapi bukan setakat itu saja, kita juga harus bersedia sebab nak dekat sekolah ni kita banyak belanja juga. Jadi kita mesti juga ada juga bajet untuk keuangan kita, untuk persiapan untuk anak-anak kita. Mungkin dalam buku-buku yang kita tak anggap, mungkin ada buku yang apa yang kita telah lupa untuk beli untuk anak-anak, ataupun kita belum sedia untuk anak-anak yang harus dibelikan. Jadi kawal juga keuangan kita. Saya tahu sekarang ni musim shopping, semua orang tengah shopping, semua nak nampak semua kelip-kelip dekat shopping center. Jadi jaga kawal kita punya keuangan, dan juga untuk bersedia untuk anak-anak kita lah dalam segi fizikalnya, right? Itu satu. Dan lagi satu adalah rutin anak-anak, sebab dah lama ni dalam masa percutian ni mereka banyak tidur bangun pagi lambat kan. Jadi kita kena mulakan rutin sekarang, cuba bangun awal sikit, tidur awal sikit juga. Dan kita ni semua ibu bapa kan, jadi kita kadang-kadang anak-anak kita ni memang dah biasa tengok TV, dah biasa tidur lambat ataupun bangun lambat. Jadi kita mulakan perlahan-lahan. Sekarang kita ada lagi 1 minggu ni, jadi kita mulakan perlahan-lahan dengan kejutkan dia
awal sedikit. Jadi semasa mula sekolah nanti dia tak macam terkejut, macam tak rasa macam penat nak pergi ke sekolah sebab tak biasa dengan bangun awal tu kan. Ya, tapi itulah kadang-kadang tu saya tahu ada juga yang masa dalam 10 hari yang terakhir ataupun 7 hari yang terakhir ni masih lagi pergi bercuti. Orang kata tu last minute di saat-saat yang terakhir ni masih lagi pergi bercuti. Jadi dalam masa yang sama juga kalau masa bercuti tu boleh ke kita terapkan dulu juga disiplin seperti tu? Boleh, sebab masa cuti ni juga kita boleh terapkan masa bangun diorang kan. Dan juga kalau boleh kita nak memberi kata-kata perangsang ataupun kita nak menggalakkan mereka mulakan baca buku lagi, sebab kadang-kadang mungkin kanak-kanak ni lepas dapat cuti aja terus tak tengok buku pun kan. Jadi kita mulakan baca dengan mereka, naikkan persediaan untuk sekolah kan. Jadi kita cakaplah dengan mereka tentang apa yang akan di ekspektasi atau apa yang akan apa yang mereka akan dapat di sekolah nantilah. Okey, itu perkara-perkara yang perlu diterapkan. Okey, dan bagi yang mungkin terpaksa melakukan persiapan minit akhir, mungkin kerana percutian yang padat ataupun ke luar negara atau ada apa-apa urusan yang harus didahulukan, bagaimana agaknya mereka sepatutnya menggunakan masa yang ada ini untuk menyiapkan segala keperluan dah. Jadi agaknya baju sekolah dah sediakan belum? Jadi kita kena tanya. Macam semalam ada juga mungkin dah berniat nak pergi. Tapi bila nampak ada benda lain kan, dia pergi ke benda lain dulu. Jadi tak pernah-pernah nak dibuat. Jadi apa sebenarnya peranan ibu bapa ataupun ahli keluarga lain bagi memberi selatihan dan juga semangat kepada anak-anak yang akan memulakan persekolahan darjah 1 Peringkat Baru lah khasnya. Ya, sebab sebagai ibu bapa ni anak-anak dia yalah, setakat fizikal ni memang dia nak inilah, nak buku, nak baju cantik, nak barang-barang. Tapi yang penting, amat penting kepada anak-anak adalah kepercayaan ibu bapa kepada mereka. Jadi dengan memberi semangat, dengan cakap, dengan berkomunikasi dengan anak-anak kita memberi motivasi kepada mereka tentang tujuan kenapa kita hantar mereka ke sekolah ataupun apa tujuan mereka di sekolah. Kan bukan setakat nak pergi sekolah sebab mak bapak suruh. Sebab itulah motivasi semua turun kan. Lepas tu tak suka pergi sekolah, dia lebih suka bermain. Right? Mungkin semasa dia bermain tu dia dapat lebih dengan ibu bapa mereka. Jadi kat sekolah ni dia jauh daripada ibu bapa. Jadi dia rasa tak selesa, tak senang hati. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kita harus memberi kata-kata perangsang, kata-kata bermotivasi dan ingatkan balik kepada mereka tentang apakah tujuan mereka ke sekolah ini. Dan kenapa kita sebagai ibu bapa hantar mereka ke sekolah? Apakah tujuan mereka belajar ni supaya kebaikan yang mereka akan bawakan kepada hidup mereka. Dan kalau mereka nampak yang dalam bahasa Inggeris big picture apa dia nampakkan, ini kenapa saya dihantar ke sekolah, kenapa saya harus belajar tinggi-tinggi ataupun kenapa saya harus memperbaiki diri dalam segi pengetahuan dalam hidup mereka. Dalam itulah apabila kita memberi atau berkomunikasi dengan mereka, anak-anak ni akan lebih bermotivasi. Jangan kita cakap kau kena bangun pagi, tahu besok dah sekolah macam gitu. Jadi motivasi dia turun kan. Jadi kita berkata perangsang dan selalu berkomunikasi, sebab kanak-kanak ni kadang-kadang dia takut nak berkomunikasi dengan ibu bapa kerana dia takut mak bapak marah. Jadi kita ni kalau kita memberi peluang untuk mereka bercakap dengan kita dengan kasih sayang, dengan penuh penghormatan. Jadi kita tak nak adakan perasaan takut kepada ibu bapa. Okey. Sambil-sambil kita berbicara di sini bersama Mushidah Said merupakan perinding motivasi, kita juga dalam segmen RTM RTV ini tentunya kita akan bisa langsung bersama rakan kita secara langsung, Syarinah Haji Suhaimi yang berada di sana, dan bersama dengan tetamunya Wan Ali Wan Ibrahim, pakar motivasi juga. Jadi kita sama-sama berbicara tentang persiapan musim persekolahan ini. Adakah mungkin di sana berbeza? Jadi kita nak sapa sikit rakan kita di sana. Assalamualaikum Syarinah. Baiklah, sedikit kita bincang tentang cuti persekolahan ini, cuti belajar dan juga persediaan sebenarnya untuk musim persekolahan pula. Kita bersama dengan rakan kita Wan Syarinah di RTM pada pagi ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Syarinah tidak ada di sini. Ya, saya Hadi Hamid di sini. Syarinah dapat mendengar. Kita dah dapat dengar dah. Ya.
Oh, Hani Hamid. Okey. Apa khabar Hani? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Sharina? Alhamdulillah. Dan pagi ni di Bandar Sebegawan kita bersama dengan tamu kita Wan Ali Wan Ibrahim, pakar motivasi yang baru saja membicarakan sedikit tentang persiapan musim persekolahan. Siapa agaknya berada di RTM bersama dengan Hani pada pagi ni? Kalau di sana dengan pakar motivasi, di sini perunding motivasi Puan Mushidah Said. Jadi kita dah berbicara panjang mengenai persiapan musim persekolahan. Jadi kita nak tahulah juga Sharina, apa agaknya dari segi perbezaan, mungkin lain ke dari segi persiapan untuk cuti nak menjelang penggal baru persekolahan ni di sana? Baik Wan, mungkin dapat memberi sedikit gambaran macam mana agaknya persiapan musim persekolahan di Brunei. Perbezaan itu mungkin tidak besar. Bagaimanapun Brunei kecil, ia punya teritori ataupun sempadan, maka sebahagian daripada orang Brunei itu akan bercuti keluar daripada sempadan. Tetapi dalam masa yang sama, selalunya kalau bercuti di sini, ia lebih kepada satu yang berada di rumah akan menggunakan sekarang ini teknologi yang terkini lah, selalu internet, menggunakan tablets, komputer. Benda tu memang sudah menjadi kegemaran anak-anak ataupun para remaja terutamanya. Jadi sebahagiannya lagi adalah lebih kepada dalam bentuk melawat ataupun berada di rumah orang tua ataupun orang di kampung, melawat saudara mara yang mungkin berada di luar daerah ataupun hanya lepak bersama sepupu. Jadi ada rumah-rumah di sini, perbezaannya lah, rumah di sini ya agak besar. Apabila dibuat pertemuan memang boleh accommodate ataupun menyatukan ramai keluarga dalam satu masa. Saya memerhatikan ada beberapa rumah yang mengadakan umpamanya ada bouncers, ada aktiviti main bola, ada kalau hujung tahun ni biasalah BBQ punya acara. Jadi maksudnya di sini kalau saya melihat di Malaysia sendiri, kerana isteri saya adalah orang Johor. Jadi saya melihat dua keadaan itu, saya fahamlah. Jadi perbezaan tidak banyak. Hanya di sini pergerakannya lebih kepada keluar daripada negara. Sedangkan di Malaysia ada tempat-tempat yang banyak untuk dilawati. Malahan orang yang berada di sebelah utara ataupun selatan akan selalunya tertumpu kepada Kuala Lumpur. Dan tapi bagaimanapun, kalau sudah penat mungkin kita pergi ke Pulau Pinang, ke Kelantan ataupun pergi ke bawah lagi, iaitu di Pasir Gudang umpamanya. Jadi itulah sedikit perbezaan. Jadi dalam kita melalui musim cuti persekolahan ini, mungkin tentunya juga para ibu bapa perlu bersedia kepada musim persekolahan. Jadi macam mana dengan bantuan ataupun kita dapat membantu, memberi tips-tips kepada para ibu bapa untuk membantu para pelajar, khususnya anak-anak tu, supaya dapatlah mereka membuat peralihan minda dan juga persediaan minda itu agar mereka dapat momentum yang elok apabila mula sekolah nanti. Ya, antara persiapan itu adalah pada penghujung, tinggal berapa hari lagi seminggu lagi sebelum tibanya waktu itu, sepatutnya kita sudah ready. Sebenarnya readiness itu, persiapan itu, kalau bagi saya lah, awal bulan Disember, kerana kita akan membuat gambaran secara rambang, tapi nanti spesifiknya akan ada di sana. Kalau secara yang bagusnya ialah apabila kita ada whiteboard. Jadi whiteboard itu akan tulis apa tajuk-tajuk besar, kemudian ceraian-ceraiannya. Ini teknikal, tapi bagaimanapun manusia memerlukan kepada visual imagery. Kita akan melihat apa yang terjadi. Jadi that's the readiness, apapun persiapan bagi kita menghadapi alam persekolahan. Kerana alam persekolahan itu akan mengambil masa yang panjang. Maksudnya daripada bulan Januari hingga November. Itu masa yang panjang dan kita akan mempersiapkan banyak perkara. Dari segi kewangan, dari segi kesediaan untuk belajar. Jangan lupa, kanak-kanak mungkin diberi kebebasan kepada rutin yang secara selamba ataupun bersahaja. Akan tetapi sebelum kita menghadapi alam persekolahan, kena awal tidur, kena siapkan buku-buku. Ada struktur. Mesti ada sudah balik
supaya kita jangan terkejut ataupun bila datang sekolah sudah rasa macam kelang kabut ataupun boring. Ada orang tidak bersedia kerana dia seronok dengan keadaan selamba ataupun bersahaja. Tetapi sebenarnya hakikatnya kita hendaklah mengajar pada anak-anak bahawa hidup ini ada musim. Seperti musim musim buah, musim panas, semuanya memerlukan persiapan untuk musim seterusnya. Jadi begitulah kalau sekolah untuk kita menghadapi satu perjuangan. Kalau saya lebih kata macam sesuatu yang berat sikit, tetapi betul lah hidup ini satu perjuangan. Jadi bila kita bersedia, insya-Allah kita akan sudah kuat untuk menghadapi apapun halangan ataupun cabaran yang akan mendatang. Ya, baik Hani. Nampaknya persediaan itu memang satu perkara yang penting seperti yang Wan Ali katakan, dan juga yang banyak membantu kalau ada whiteboard, kita buat tajuk utama dan buat pula ceraian-ceraian tertentu. Jadi mungkin dapat ditambah oleh tetamu kita di sana. Okey, baik. Terima kasih Sharina. Jadi bersama dengan tetamu tadi, dia kata apa lagi yang boleh lakukan, macam contohnya tadi kata ada di whiteboard, sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Okey, kalau kita nak betul bagikan dalam 4 aspek, kita boleh letakkan aspek fizikalnya, aspek mental, aspek emosi dan rohani untuk anak-anak. Nombor satu, aspek fizikal dengan apa yang kita dah bincangkan tadi pagi tentang buku-buku mereka, baju sekolah mereka, alat-alat tulis semualah. Ini yang semua yang kita siapkan. Dan lepas tu aspek mental persiapan mental mereka. Apa yang ekspektasi yang akan anak-anak ni dapat daripada sekolah nanti. Pertama, mungkin sekali yang penting anak-anak yang pertama kali ke sekolah. Jadi kalau dia pertama kali ke sekolah, dia akan rasa mungkin tekanan tau. Dia tak kenal kawan-kawan. Jadi dengan ini kita sediakan dia dengan aspek mental dia, dengan adakan rutin bangun pagi awal kan, mulakan dari sekarang. Dan aspek emosi mereka, jadi kita banyak berkomunikasi, beri kata-kata perangsang, beri motivasi kepada anak-anak kita bagaimana kita nak lebih, kenapa kita hantar mereka ke sekolah dan apa tujuan mereka di sekolah untuk dalam persediaan hidup mereka. Jadi kita kasihkan gambaran yang besar kepada anak-anak. Jadi mungkin anak-anak ada cita-cita nak jadi doktor mungkin macam anak saya, dia cakap dia nak jadi doktor kucing aja. Jadi saya cakap kucing aja. Jadi saya cakap okey, kau nak jadi doktor kucing, jadi kita kena belajar kuat-kuat, apa yang kita bersedia dari sekarang. Jadi saya beri gambaran yang besar kepada anak saya 6 tahun saja. Dah beri motivasi kepada dia dan berkomunikasi dengan anak-anak sentiasa daripada sekarang. Jangan tunggu bila ada masalah menangis-nangis, anak tu balik dari sekolah menangis-nangis baru kita nak dengar. Jadi dari sekarang kita beri persiapan macam mana nak bergaul dengan kawan baik baru. Mungkin dia tak tahu macam mana nak mendapatkan kawan baru. Jadi kita ajarlah mereka macam mana kalau kita jumpa kawan baru kan, macam mana, apa soalan kita nak tanya pada dia. Jadi kita beri persiapan dalam segi ni juga. Teknik mengurat kawan. Sebab kadang-kadang anak ni dia suka ke sekolah sebab kawan-kawan dia ada di sana. Jadi kita beri perangsang macam mana kawan yang baik untuk mereka kan, dan macam mana nak dapat kawan yang baik kan, macam itulah. Dan jaga banyak juga berdoa kepada untuk anak-anak kita dan suruh mereka berdoa. Jadi apa-apa dia nak, kita galakkan dari muda-muda lagi, dari kecil-kecil ni. Jadi kita cakap kuatkan rohani mereka, kuatkan semangat mereka dari muda lagi, dari kecil. Jadi ajar dia berdoa, macam mana kalau ada masalah suruh dia doa dulu. Lepas tu baru kita cari jawapan pada soalan tu. Okey, jadi kita ada fizikal, kita ada mental, lepas tu kita ada emosi dan juga kita ada rohani. Itu dia 4 aspek yang kita bicarakan tadi. Dan kalau kita nak tanyakan kepada Encik Wan Ali, pakar motivasi kita di sana, Sharina, apakah agaknya kalau kita lihat mana-mana sekolah-sekolah, setengah anak-anak yang bersekolah ini biasanya akan menunjukkan simptom-simptom, macam-macam simptom yang mereka nak buat. Terutama sekali yang sebelum ni dah pernah bersekolah, apatah lagi pertama sekali nak bersekolah, simptom keengganan dan juga kemalasan apabila cuti semakin tamat. Jadi bagaimana agaknya kita nak menangani masalah ini?
Mungkin saja ada fobia juga Hani ya, bagi pelajar-pelajar yang pindah ke sekolah baru, berpindah kawasan tadahan baru dan juga yang baru pertama sekali pergi ke sekolah. Jadi ada juga ya seminggu lagi nak sekolah. Alamak, seminggu lagi nak sekolah. Sepatutnya positif, seminggu lagi nak sekolah. Jadi macam mana mengenali simptom dulu dan juga menangani simptom-simptom ni. Ya, kalau untuk persediaan anak-anak yang pertama kali sekolah, selalunya ibu muda lah. Ibu tua macam kita orang ataupun bapa tua, dia sudah ada pengalaman, tapi anak-anak itu lebih kepada mengendalikan anak-anak remaja. Jadi remaja ia punya keperluan itu agak berbeza daripada kanak-kanak biasa kerana mereka sudah bersekolah. Tapi bagaimanapun mereka lebih terdorong untuk pergi sekolah ada kerana disebabkan kawan. Jadi kawan itulah yang mendorong kerana akan berjumpa kawan. Betul. Ada orang yang kalau anak yang baru, selalunya fobia sekolah ini adalah kerana mereka takut dibuli ataupun mereka takut berpisah daripada ibu kerana selalu berkepit dengan ibu bapa. Dan cara untuk mengendalikannya adalah satu, kita boleh pergi shopping. Shopping itu adalah untuk mengurangkan jadi terapi ya, boleh jadi terapi kerana kita bersedia. Ialah macam orang mau mengembara masuk hutan, jadi dia ada gear yang cukup, jadi dia rasa I'm ready, dia bersiap. Kemudian salah satu yang kita buat 2-3 hari sebelum pergi sekolah untuk anak-anak yang kecil ialah fashion show. Mungkin tak pernah dengar, tetapi fashion show ni maksudnya pakaikan baju sekolah itu dan tunjukkan, wah cantik, sudah ready ke sekolah dengan kasutnya yang baru semua. Jadi itu mengurangkan ia punya stres ataupun kebimbangan atau ketakutan untuk datang ke sekolah. Kemudian kalau boleh daripada kakak ataupun kawan akan menceritakan mengenai pengalaman sekolah. Dia pun merasakan, dia rasa seronok di sekolah, maka aku pun mungkin akan merasakan pengalaman yang sama. Dan juga hendaklah kita bersedia, ibu bapa, dari segi menyiapkan mental anak-anak. Mental anak-anak itu adalah cukup tidurnya, cukup dari segi gizi permakanannya, dan juga hendaklah ibu bapa jangan terlalu menunjukkan kegelisahan itu. Anak-anak akan merasakan, kalau ibu bapa aku takut, maka aku perlu takut kerana ada sesuatu yang menakutkan. Jadi relax. Janganlah terlampau relax hingga kan kita macam buat tak kisah. Tapi maksudnya sini, kita manage kita punya stres dan keraguan itu, dan lawatlah sekolah yang akan kita tuju. Kita tunjuk, ini sekolahnya, cantik sekolah ni. Kalau ada kesempatan jumpa guru besar ke ataupun ada guru yang bertugas semasa cuti, sebab saya tahu ada sekolah-sekolah yang masih cuti ini sudah penghujungnya bersedia, mereka balik ke sekolah sudah sebelum penuntut ada. Maksudnya readiness itu adalah dengan menjumpai guru-guru ataupun berada di kawasan sekolah. Kita akan tunjukkan bahawa di sinilah tempat kita menunggu nanti balik sekolah. Jadi dia tidak takut. Dia akan merasakan ada orang yang menunggu saya. Tetapi ialah terpulang kepada anak-anak. Saya ingat anak saya yang pertama dulu, anak perempuan, bersekolah semasa umur 3 tahun. Tetapi confident, dilepaskan macam tu dia sudah tidak menangis, tidak clinging ataupun tak mau ataupun rasa menangis. Persediaan dari rumah penting. Ada. Sebab dia suka belajar di rumah, kami sudah mengajar anak saya kalau untuk yang ibu muda lah atau ibu bapa muda, salah satu teknik untuk mengajar anak-anak untuk bersiap bersekolah adalah beli marker pen. Ini ada resipinya lah. Cara murah tuition dekat rumah. Satu, belilah marker pen. Kedua, belilah masking tape. Murah tuition. Kita hendaklah mengoyak untuk agak-agak sejengkal. Tulis pada lantai, FLOR itu floor. Dia akan mengeja setiap hari. Saya ingat anak saya masuk umur 3 tahun, dia sudah boleh mengeja refrigerator. Saya tanya pada guru dia, cikgunya pun salah eja. Jadi itulah school readiness maksudnya. Cara tuition yang lebih mudah lah. Jadi kalau kita tulis pada meja, kita tulis table, chair, lekatkan. Benda ni adalah murah dan adalah berkesan yang saya rasakan lah. Tapi anak saya yang kedua, sebab ada kelemahan dari segi emosi dan juga fizikalnya, jadi dia menangis hampir 1 tahun.
kena sabar sajalah. Jadi walaupun kita pakar konon-kononnya, tapi kita anak-anak adalah berbeza dari seorang ke seorang. Tapi kesabaran kita, ketabahan kita, dan kita selalu bercakap dengan gurunya, itu akan menenangkan atau memudahkan cara. Karena kalau guru itu boleh menerima dan kita boleh bercakap dengan guru tersebut, insyaAllah akan boleh diatasi. Jadi maknanya ya, apa yang penting juga sokongan ibu bapa itu perlu berterusan. Jadi Hani mungkin dapat dikongsikan juga melalui tetamu kita di RTM, Puan Murshidah. Jadi sedikit kita dapat kesan di sana peranan ibu bapa bukan sahaja memberikan keperluan fizikal seperti buku, beg, malah juga memberikan peranan sokongan emosional dan juga sokongan mental ya. Sokong mereka bahawa mereka akan sentiasa dapat bergantung pada ibu bapa, dibawa melihat sekolah yang bakal dihadirinya. Tapi macam mana pula peranan pelajar itu sendiri? Okey, baik, terima kasih Sharina. Jadi persoalan dah diajukan. Okey, terus kita jawab. Okey, peranan pelajar sendiri ya, peranan pelajar. Jadi persoalan dah diajukan. Okey, terus kita jawab. Okey, peranan untuk pelajar sendiri, peranan pelajar pula macam mana dia nak bersedia untuk bersekolah. Mula juga dengan segi mental dan juga segi rutin dia. Mulakan. Jadi kalau sebagai anak remaja mungkin dia nak ke sekolah menengah ke, jadi mulakan sendiri dengan ibu bapa, kita menggalakkan, tapi dia sendiri dia sudah remaja, jadi kita nak galakkan bangun pagi lebih awal dan juga sediakan mereka dengan tentang macam mana kita nak memperbaiki kita punya persiapan di sekolah, berkomunikasi dengan kawan-kawan, nak perangsangkan diri mereka untuk lebih tahu tujuan kenapa, apa yang mereka akan belajar ni, dan apa mereka akan lebih belajar dalam sekolah lah nanti, dan juga anak-anak kita semua, apa yang Encik Wan Ali tadi telah berkata, anak-anak kita semua berbeza-beza. Kita tak boleh banding anak ini senang nak berkomunikasi dengan kawan-kawan, ada yang lebih susah nak berkawan ataupun nak bersedia untuk persekolahan. Jadi dengan memahami anak-anak kita ni, kita berkomunikasi dengan mereka, kita memberi galakan, dan dalam segi pelajar pula kita juga kena fahami kenapa mungkin kita susah nak berkawan, sebab itu adalah personality kita. Kita tak boleh bandingkan kakak kita senang nak buat kawan, kakak kita senang nak buat kira-kira, kenapa saya ni susah. Jadi jangan bandingkan diri kita kepada kakak kita ke, abang kita ke, adik kita ke. Jadi sebagai pelajar kita tengokkan apa kekuatan ada kepada diri kita sendiri, dan tuliskan apa-apa yang aspek yang awak rasa awak ni baik dan bagus dalam diri anda, dan dengan itu kita cuba pula nak apply kepada sekolah kita. Jadi kita tengokkan, okey, mungkin saya ni lebih baik, lebih bagus dalam percakapan ataupun lebih bagus dalam menulis. Jadi kita fokus dalam pelajaran yang kita nak memperbaiki untuk diri kita. Okey, jadi itu dia komen balas daripada tetamu kita, Perundi Motivasi Puan Murshidah Said. Dan kalau kita boleh usaikan di sini, Sharina, kita buat rangkuman sedikit apa yang sebenarnya mereka perlu lakukan untuk waktu yang berbaki ini, apa yang mereka dah perlu ada. Jadi petanda-petanda yang mereka perlu ingat bahawasanya dah tiba masanya untuk membuat persiapan sebelum anak-anak melangkah ke sekolah dengan lebih bersedia. Membuat persiapan sebelum anak-anak melangkah ke sekolah dengan lebih bersedia. Baik Wan, Wan Ali, kalau dapat kita rumuskan rangkuman. Saya tidak akan merumuskan kerana disebut itu sudah berulang-ulang. Jadi yang satu perkara yang saya agak-agak kita terlupa ialah dari segi finance ataupun kewangan. Kewangan ini memainkan peranan yang besar. Jadi ibu bapa kadang-kadang bila diberi gaji pada bulan 12 atau Disember ni, kadang-kadang dia masih ada angan-angan dia tu. Itu yang bahaya. Sebab itu kalau boleh peruntukan kewangan itu adalah cukup, dan kita sudah projek. Kalau saya sendiri, anak saya ada kelemahannya beberapa subjek, maka saya sudah memperuntukkan sekian banyak duit untuk tahun depan itu, kerana untuk menampungi kelemahannya di beberapa subjek. Jadi dari segi kewangan memang penting. Kalau tidak pun nanti kita merasakan bahawa semua diletakkan pada guru. Itu tidak akan menjadi. Kerana didapati daripada perbandingan
anak-anak yang diberi sokongan dari segi pembelajarannya akan mencapai lebih cemerlang. Dan bukan semestinya semua anak-anak perlu pergi tuition. Anak saya pertama, dia tidak pergi tuition, tapi dalam umurnya 18 dia sudah mengambil ijazah. Maksudnya ada anak tu berkebolehan. Jadi itu mungkin mengurangkan dari segi kos. Dan tapi ada anak yang lemah. Malahan sepupu saya sekarang dia menjadi seorang accountant dan ketua accountant lagi di sebuah syarikat yang besar, dan beliau mempunyai kelemahan dari segi mathematics zaman dulu. Tapi telah ditolong secara untuk ia memajukan mathematics melalui tuition, maka sekarang dia boleh jadi accountant. Jadi sebab itu masa ini adalah masa kritikal untuk membentuk anak-anak kita, menjadikan mereka berjaya. Baik, terima kasih Wan Ali. Nampaknya Hani masa agak cemburu untuk kita terus berbincang tentang topik ini, tapi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita di sana, Puan Murshidah, dan juga kepada Hani. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan, Hani. Okey. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Sharina Haji Suhaimi dan tetamunya, bakal motivasi Wan Ali Wan Ibrahim di RTB, dan kita akan cuba adakan lagi ruangan seperti ini, dan seperti mana yang dikatakan oleh rakan-rakan kita Facebook, ada juga memuji usaha yang kuat untuk kita mengeratkan lagi silaturahim. Alhamdulillah. Dan ada juga yang mengatakan asobat-asobirin katanya, Alhamdulillah persiapan anak-anak sekolah hampir siap. Apa pun dikata tahniah kepada RTM RTB kerana dapat mewujudkan kemesraan antara Brunei dengan Malaysia. Okey, jadi sebagai kita mengakhiri bicara kita, mungkin kita boleh kongsikan bersama para penonton apakah agaknya persiapan dan juga rangkuman untuk kita membuatkan persiapan musim persekolahan ini. Okey, kita ingatkan balik apa yang kita telah bincangkan tadi, iaitu aspek fizikal mereka, persiapan untuk bangun pagi dan sediakan makanan mereka awal-awal, dan juga buku-buku mereka, okey. Dan aspek mental mereka, sediakan segi mental apa yang akan mereka dapatkan daripada sekolah nanti apabila mereka pergi ke sekolah nanti. Dalam emosi, ingatkan jangan kita nak biasakan nasib marah anak. Apa dia tak ikut cakap kita marah. Jadi sebagai ibu bapa kita harus mulakan dengan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jadi senang mereka berkomunikasi juga dengan kita. Dan juga selalu kepada pelajar-pelajar yang nak ke sekolah, kita kuatkan semangat kita dengan apakah tujuan kita nak belajar ni untuk kehidupan kita di masa depan. Kalau kita ingat kita pergi sekolah ni untuk kehidupan kita pada masa depan, apa tujuan kita dalam masa depan kita, kita akan lebih bersemangat. Bukan setakat gitu saja. Dan rohani juga, kita harus ingat bahawa apa-apa kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Tuhan, dan banyak berdoa. Sebagai ibu bapa, kita banyak doa untuk anak-anak kita, dan kita sebagai pelajar selalu berdoa untuk diri kita, juga untuk kuatkan semangat kita apabila nak bersedia ke sekolah nanti. Okey dia. Pesanan daripada tetamu kita di sini, Puan Murshidah Said, merupakan perunding motivasi bercakap tentang persiapan musim persekolahan. Daripada rakan-rakan kita di Facebook, terima kasih diucapkan yang telah membuat persiapan, contohnya macam Afif Charles Boboy ini, barang sekolah saya dah siap beli. Bagus, tahniah diucapkan. Dah buat persiapan tu, tahniah diucapkan. Pada yang belum lagi, cepat-cepat rebut peluang ini, kerana sepatutnya pada ketika ini dan saat ini semuanya sudah pun bersiap. Jadi semuanya sudah siap sahaja. Sekali lagi itu ucapkan terima kasih kepada Puan Murshidah Said, perunding motivasi kita. Berbicara tentang persiapan musim persekolahan, dan banyak aspek yang tadi diberikan tadi, fizikal, mental, emosi dan juga rohani yang perlu kita siap sagakan. Bukan saja untuk diri kita, tetapi juga diterapkan kepada anak-anak kita.